dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Titi. Okey, kita akan sambung bab 3 termokimia iaitu untuk standard kandungan 3.2 berkaitan dengan haba tindak balas. Okey, untuk hari ini cikgu akan terangkan tentang haba tindak balas bagi pemendakan. Okey, seperti dalam gambar ni dan juga haba penyesaran. Okay, untuk standard pembelajaran pada hari ini, diharapkan pelajar dapat yang pertama menentukan haba pemendakan dan yang kedua menentukan haba penyesaran. Okay, untuk yang pertama sekali, kita akan ulang semula. Sebelum ni dah belajar tentang haba tindak balas iaitu delta H. Apakah maksud haba tindak balas? Jadi, haba tindak balas ni maksud dia adalah perubahan haba apabila satu mol bahan. Satu mol bahan bertindak balas ataupun apabila satu mol hasil tindak balas terbentuk. Jadi dekat sini keyword dia adalah kita nak tahu berapa banyakkah haba, tenaga haba ataupun perubahan haba bila satu mol bahan ataupun satu mol hasil yang terbentuk untuk bahan tersebut. Jadi kat sini unit untuk haba tindak balas adalah kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Dan untuk nilai delta H, kita tulis dalam bentuk tambah ataupun tolak negatif atau positif. Contoh di sini adalah 55 kilojoule per mol. Jadi ini adalah cara untuk tulis haba tindak balas ataupun delta H. Sebelum ni cikgu dah terangkan. Jadi haba tindak balas ni kita dapat tentukan melalui eksperimen. Melalui eksperimen, bagaimana? Dengan menyukat ataupun dengan melihat perubahan suhu semasa sesuatu tindak balas berlaku. Maknanya kita akan rekodkan dulu suhu awal. Suhu awal kita rekodkan sebelum dan selepas eksperimen kita akan lihat ataupun sukat suhu akhir menggunakan termometer. Jadi begitulah bagaimana haba tindak balas dapat ditentukan melalui sesuatu eksperimen. Jadi nilai perubahan suhu ni kita akan peroleh dengan menghitung haba tindak balas. Kita boleh yang kita boleh gunakan tu daripada suhu yang kita dapat, kita akan gunakan nilai suhu tersebut, perubahan suhu tersebut untuk hitung haba tindak balas tadi iaitu delta H tadi. Nanti kita akan tengok apakah formulanya lah. Untuk haba tindak balas ni ada beberapa jenis yang pelajar akan belajar. So ada 4 jenis tindak balas. Untuk hari ini cikgu akan terangkan yang pertama jenis tindak balas pemendakan di mana kita akan lihat ataupun tengok bagaimanakah haba pemendakan dikira atau dihitung. Yang kedua cikgu akan terangkan pada hari ini adalah jenis tindak balas iaitu penyesaran. Dan kita akan lihat bagaimanakah haba tindak balas iaitu haba penyesaran ni dapat dihitung. Untuk hari ini dua lah. Dan sebelum ni sebenarnya pelajar dah belajar tentang tindak balas pemendakan dalam topik asid, base dan juga garam. Topik tingkatan 4. Manakala untuk tindak balas penyesaran, jika pelajar ingat, dah belajar ni dalam bab keseimbangan redox. Tindak balas penyesaran logam terutamanya. Dua ni cikgu akan terangkan hari ini. Lagi dua, pembakaran dan peneutralan. Kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang. Dalam pembelajaran yang akan datang. So, kita ada lagi tindak balas pembakaran. Dan kita nak kena tengok bagaimana pengiraan haba pembakaran dibuat. Dan yang keempat adalah peneutralan. Untuk menghitung haba peneutralan. Dan seperti yang pelajar tahu, pembakaran ni kita pun dah belajar juga terutamanya dalam bab 2 iaitu sebatian karbon. Sebatian karbon dah belajar. Contoh seperti pembakaran alkena, alkana dan juga alkohol contohnya. Dan peneutralan pun pelajar dah belajar dalam topik asid, base dan juga garam. Seterusnya pelajar. Mari kita lihat bagaimanakah cara untuk mengira perubahan haba iaitu Q dan juga untuk mengira delta H tadi pelajar iaitu haba tindak balas. Yang pertama sekali, untuk perubahan haba, kita akan gunakan formula Q sama juga dengan MC theta dan unitnya adalah joule.
Okay, boleh nampak di sini unit untuk perubahan haba ialah joule. Jadi Q ni adalah haba lah. Okay, ataupun pelajar boleh gantikan Q dengan H lah. Kadang-kadang ditulis juga sebagai H sama dengan MC theta. Okay, M tu apa? Okay, M adalah jisim larutan. Okay, C adalah muatan haba tentu. Dan theta ni, simbol seperti ini adalah theta, adalah perubahan suhu. Kita nak tengok berapa banyakkah perubahan suhu. Dan unit untuk perubahan haba adalah joule. Okay, untuk lihat satu persatu. Okay, M tadi apa? M adalah jisim larutan tetapi dalam unit gram. Jadi di sini kita buat andaian bahawa untuk sebarang larutan aqueous, okay, nak kira jisim larutan dia adalah sama dengan ketumpatan air. Sama dengan ketumpatan air di mana ketumpatan air adalah sebanyak 1 gram per sentimeter padu. Jadi jika kita ada satu larutan dengan isi padu 50 cm padu, jadi berapakah jisim larutan tersebut? So kena darabkan dengan ketumpatan air lah. Okey, darabkan, pelajar akan dapat 50 gram. Okey, itu untuk mengira jisim larutan. Okey, berdasarkan ketumpatan larutan aqueous. Okey, di mana cuba lihat di bawah cikgu ada tuliskan ni, boleh rujuk buku teks juga. Kita ada buat beberapa andaian untuk pengiraan. Jadi andaian yang pertama, ketumpatan larutan aqueous sama dengan ketumpatan air. Okey, maknanya kena darabkan dengan ketumpatan air lah, tukar kepada gram. Okey, tukar kepada gram. Okey, jadi pelajar, untuk C adalah muatan haba tentu untuk sesuatu larutan, di mana nilai C ni, okay, muatan haba tentu ni adalah telah ditetapkan, iaitu sebanyak 4.2 joule per gram, okay, per degree Celsius. Itu nilai untuk muatan haba tentu larutan, iaitu sebanyak 4.2 pelajar. Okay, yang ini dia dah tetapkan. Kita akan gunakan nilai ini setiap kali untuk membuat pengiraan. Okay, iaitu untuk C lah. Okay, iaitu 4.2 nilainya dan unitnya apa? Joule per gram per degree Celsius. Okay, manakala untuk theta, perubahan suhu ni tadi, kita boleh kira melalui, kita dah sukat contoh suhu awal dengan suhu akhir dan kita tengok berapakah perubahan suhu tersebut. Itulah nilai theta. Okay, nilai theta. Contohnya, dia katalah buat eksperimen awal suhunya ada dah 25 degree Celsius. Okay, setelah habis tindak balas, di akhir kita sukat suhu akhir menjadi 32 degree Celsius. Jadi apa beza suhu ini? So tolakkanlah 32, tolak dengan 28 degree Celsius. Pelajar akan dapat nilai theta adalah berapa? 7 degree Celsius. So kena cari beza antara suhu awal dengan suhu akhir untuk mengira theta. Okay, jadi untuk pertama sekali kena tahu nak kira perubahan haba tadi menggunakan formula Q sama dengan MC theta. Okay, next kita tengok, okay, yang utama adalah bagaimana nak kira haba tindak balas. Yang ni yang penting. Untuk setiap jenis tindak balas tadi ada 4. Okay, tindak balas pemendakan, penyesaran, pembakaran dan juga peneutralan. Okay. Pengiraan haba tindak balas adalah berdasarkan formula iaitu delta H sama dengan MC theta yang awak kira daripada atas ni iaitu perubahan haba, kita bahagikan dengan bilangan mol bahan. Okey, bilangan mol bahan dan unitnya adalah kilojoule per mol. Okey, kilojoule per mol. Okay, jadi di sini jika ditulis formula delta H sama dengan perubahan haba. Okay, perubahan haba ni kira daripada atas tadi MC theta bahagi dengan bilangan mol untuk bahan. Dan untuk bilangan mol nanti kita akan tengok bilangan mol untuk setiap tindak balas. Kita nak ambil bilangan mol bahan mana. Okay, dan unitnya apa? Kilojoule per mol. Okay, dan unit di sini adalah kilojoule per mol. Dan untuk delta H ni perlu diletakkan simbol positif atau negatif di depan nilai. Okay, contoh kalau positif, okay, jadi kalau pelajar ingat semula, jika tanda delta H negatif, dia adalah tindak balas eksotermik. Kenapa? Sebab dia bebaskan haba. Dia bebaskan haba. Cikgu letak tolak H, bebaskan haba. Manakala kalau delta H dia positif, ingat lagi tak? Dia menyerap haba, iaitu tindak balas endotermik.
Okey, dan anggapan tadi pelajar, okey, yang pertama ni cikgu dah terangkan. Yang kedua, untuk muatan tentu larutan aqueous, kita ambil nilai untuk muatan haba tentu untuk air lah yang telah ditetapkan, iaitu 4.2 tadi, 4.2 joule per gram per degree Celsius. Dan anggapan seterusnya atau andaian seterusnya, kita anggapkan tak ada langsung ataupun tiada kehilangan haba persekitaran. Dan andaian yang keempat, tiada haba diserap oleh radar eksperimen. Okay, ini andaian semasa untuk kita buat pengiraan nanti. Okay, seterusnya pelajar, okay, ini adalah langkah-langkah umum secara umumnya untuk mengira haba tindak balas. Okay, secara umumnya, kita menggunakan formula yang sama untuk mengira haba tindak balas untuk keempat-empat jenis tindak balas lah. Okay, jadi kita tengok langkah pertama. Okay, sebelum tu sebenarnya ini adalah daripada buku teks yang pelajar boleh lihat. Langkah-langkah ini ada dalam buku teks. Jadi apa-apa pun sebenarnya sebelum kita tengok pada langkah sebenarnya yang pertama sekali pelajar kena tahu tulis persamaan. Okay. Persamaan kimia. Okay. Persamaan kimia. Okay. Ataupun persamaan ion. Okay. Untuk sesuatu tindak balas. Ini sebenarnya yang paling utama. Yang pertama sekali yang pelajar kena tahu tulis. Persamaan kimia untuk tindak balas tersebut. Okey. Okey. Ataupun persamaan ion lah. Okey. Jadi kat sini. Okey. Seterusnya barulah pergi kepada langkah. Okey. Kita tulis kat sini. Dia tulis. Tentukan bilangan mol bahan tindak balas dan hasil yang terbentuk. Jadi maknanya selepas buat persamaan. Pelajar kena tahu mengira bilangan mol. Okay, contoh pengiraan bilangan mol jika diberikan isi padu dan juga kemolaran atau kepekatan jika kita imbas semula, bilangan mol sama juga dengan MV per 1000. Ini pelajar dah belajar ni. Okay, menggunakan formula N sama dengan MV per 1000. Jika diberikan larutan lah, katalah larutan tu kemolaran dia adalah 2 mol desimeter padu, manakala isi padu pula adalah 50 cm padu. Jadi berapakah bilangan mol? Untuk satu bahan tu kita kira MV per 1000. Ini kalau larutan lah. Kalau untuk pengiraan yang lain, kita gunakan ikut formula yang diberikan untuk kira bilangan mol. Okey, pelajar dah belajar kan macam mana nak kira bilangan mol? Okey, jadi kat sini langkah seterusnya adalah kira Q. Q ni adalah perubahan haba lah. Iaitu Q sama dengan MC theta. Okey, dah kira Q. Okay, barulah kita kirakan delta H tadi. Delta H iaitu hitung perubahan haba untuk 1 mol. Okay, kita bahagikan MC theta tadi, kita bahagikan dengan mol. Okay. Okay, ini untuk mengira delta H. Dan akhir sekali tentukan dia punya tindak balas tu simbol kat depan ni apa? Positif ke negatif? Okay, berdasarkan kepada perubahan suhu. Okay, jika suhu meningkat. Okay, jika suhu meningkat, maknanya haba dibebaskan. Okay, haba dibebaskan. So, ini adalah simbolnya adalah negatif. Okay, manakala jika suhu menurun, okay, suhu tindak balas tu maknanya awal dengan akhir, pelajar lihat perubahan suhu tu makin menurun. Jadi, kita kata tindak balas itu menyerap haba. Jadi, simbolnya adalah positif untuk delta H. Okay, boleh pelajar? Okay, jadi, kat sini, okay, jika kita lihat semula untuk bilangan mol ni nak kira N, ada 4 tindak balas tadi. Okay, setiap pengiraan mol adalah berbeza ya pelajar untuk setiap tindak balas. Jadi kita lihat yang pertama, kalau untuk pemendakan, okay, N ini yang kita perlu tahu adalah mol untuk mendakan yang terbentuk. Okay, kita kena kira bilangan mol untuk mendakan yang terbentuk. Okay, yang kedua, kalau melibatkan tindak balas penyesaran, okay, nak kira bilangan mol apa? Okay, kena kira bilangan mol logam yang disesarkan. Okay, nak kena kira bilangan mol logam yang disesarkan. Okay, manakala kalau peneutralan pula, kita kena kira bilangan mol untuk air. Okay, tadi logam ni logam yang disesarkan. Okay, yang ni adalah bilangan mol untuk mendakan. Dan untuk peneutralan nanti kita akan kira bilangan mol untuk air lah yang terbentuk. Dan akhir sekali untuk pembakaran,
bilangan mol tu kena kira bilangan mol untuk bahan api yang terlibat. Katalah pelajar gunakan alkohol seperti butanol contohnya. Jadi kena kiralah bilangan mol untuk butanol tersebut yang terbakar. Okey. Jadi untuk hari ini cikgu akan terangkan pemendakan dan juga penyesaran untuk pengiraan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama sekali, cikgu akan terangkan bagaimanakah kita nak menghitung haba pemendakan. Yang pertama pemendakan. Jadi sebelum cikgu teruskan untuk penghitungan haba pemendakan, kena tahu dulu apa maksud haba pemendakan tu. Apa maksud haba pemendakan? Jadi kat sini haba pemendakan kita refer kepada tindak balas pemendakan lah. Jadi perubahan haba apabila mol yang tak sama kan. Kita nak tahu mol apa? Apabila satu mol mendakan terbentuk. Ini penting satu mol mendakan yang terbentuk daripada ion-ion dalam larutan aqueusnya. Seperti mana yang pelajar belajar semasa dalam tingkatan 4 untuk menghasilkan mendakan iaitu garam tak larut mendakan ni adalah garam yang tidak larut. Jadi kita perlu ada soluble salt garam larut tambah dengan soluble salt garam larut untuk hasilkan insoluble salt dan juga soluble salt. Jadi kat sini mendakannya adalah insoluble salt. Ataupun kita namakan dia sebagai mendakan. Mendakan yang terbentuknya adalah garam yang tidak larut. Contoh di sini tindak balas ada banyak lah. Yang pertama boleh lihat kita ada barium nitrat. Larutan barium nitrat. Ini garam larut. Kita tambahkan dengan larutan natrium sulfat pun garam larut. Pelajar akan dapat garam yang tidak larut iaitu dalam bentuk mendakan. Iaitu barium sulfat dan juga hasil sampingan adalah garam yang larut iaitu natrium nitrat. Ada berapa tindak balas? Contoh di sini ada 4 lah tindak balas yang diberikan. Pelajar boleh rujuk dan kita akan mengira untuk penghitungan haba mendakan nanti. Kita akan refer kepada 1 mol mendakan yang terbentuk ni. Contoh kita ada yang pertama barium sulfat. Jadi dalam barium sulfat sebenarnya mendakan ini terbentuk daripada ion apa? Jadi pelajar kena tahu menulis persamaan ion. Contoh cikgu ambil untuk barium sulfat, dia asal daripada ion daripada larutan barium nitrat tu yang terlibat adalah ion barium. Kita tambahkan dengan ion sulfat. Tambahkan dengan ion sulfat, pelajar akan dapat mendakan iaitu barium sulfat. Ini adalah dia punya persamaan ion. Begitu juga dengan argentum klorida lah. Katalah bagaimana nak tulis formula ion untuk ataupun persamaan ion untuk argentum klorida. Daripada garam yang terbentuk AgCl ni, dia daripada ion apa? Daripada ion argentum bertindak balas dengan ion klorida. So Ag plus tambah Cl minus awak akan dapat AgCl iaitu mendakan yang terbentuk. Jadi sebenarnya kita nak kira bilangan mol untuk mendakan yang terbentuk. Jadi semua ni adalah persamaan kimia. Jika kita tambahkan di sebelah persamaan kimia ni dengan nilai dia punya haba pemendakan nilai delta H dia ni. Boleh nampak di sini negatif 42 kJ per mol. Semuanya negatif Jadi bila lihat semula negatif ni bermaksud apa? Membebaskan haba. Jadi membebaskan haba adalah tindak balas eksotermik. Tindak balas eksotermik. Jadi di sini ini yang merupakan persamaan namakan sebagai termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan kimia yang dituliskan. Jadi di sebelahnya kita letakkan nilai delta H. Kita namakan ini sebagai persamaan termokimia. Jadi pelajar kena mahirlah untuk tuliskan persamaan ni. Sebab nanti untuk pengiraan sebenarnya paling utama kena tahu tulis pengiraan. Tahu tulis persamaan. Maafkan cikgu. Persamaan tu nanti kita nak gunakan untuk mengira bilangan mol daripada dia punya nisbah ataupun ratio nanti. Cikgu akan terangkan nanti. Ini contoh gambar rajah untuk eksperimen tindak balas antara larutan argentum nitrat dengan natrium klorida. Jadi katalah kat sini argentum nitrat ni yang digunakan isi padunya adalah 25 cm padu. Kita tindak balaskan dengan dia punya kepekatan adalah 0.5.
Okey, kedua-dua larutan ini dimasukkan ke dalam cawan polistiren yang berbeza. Okey, isi padu dengan kemularan yang diberikan adalah sama. Jadi langkah pertama pelajar perlu sukat dulu suhu awal. Okey, berapa suhu larutan ini? Sebelum kita campurkan kedua-dua. Okey, kita tambahkan kedua-dua. Okey, tambahkan kedua-dua larutan. Jadi apa yang berlaku? Okey, larutan campuran nanti yang akan terhasil, akan kita campurkan dan kita akan sukat dia punya suhu akhir. Jadi pemerhatian di sini adalah bacaan termometer akan meningkat dan mendakan putih akan terbentuk. Mendakan putihnya adalah argentum chlorida lah. Argentum chlorida yang akan terbentuk dan cawan polistrina yang digunakan ni akan rasa panas. Inferensnya ini adalah tindak balas eksotermik. Jadi dekat sini belajar kenapa cawan polistrina digunakan. Kita gunakan cawan polistrina ni untuk mengurangkan haba hilang ke persekitaran. Sebab kita nak kira perubahan suhu dan juga untuk mengirakan perubahan haba. Jadi kita paksa guna bekas yang boleh mengurangkan haba hilang ke persekitaran, iaitu cawan polistrina lah. Dia penebat haba yang baik. Dan nilai haba yang akan dapat dalam eksperimen adalah sama sekali tidak sama dengan nilai teori. Kenapa? Sebab sebahagian haba yang terbebas ke persekitaran kita anggap dia diserap oleh cawan polistrina. Ini secara eksperimen lah. Secara teorinya nilai tak sama dengan nilai yang awak dapat melalui eksperimen yang dilakukan. Mari kita lihat contoh pengiraan haba pemendakan. Di sini diberikan, ada soalan berkaitan dengan nak kira haba pemendakan. Jadi bila pelajar dapat soalan, baca maklumat yang diberikan. 100 cm padu larutan plumbum 2 nitrat. Dia punya kemularan adalah 1 mol, kepekatan dia 1 mol. Dicampurkan dengan 100 cm padu larutan natrium sulfat. Dan dia punya kemularan pun sama. Jadi suhu campuran tindak balas meningkat. Daripada, ni suhu asal dia 30 kepada 33 degree Celsius. Jadi dia suruh pelajar kira haba pemendakan untuk pemendakan yang terbentuk lah, iaitu plumbum 2 sulfat. Jadi sebelum pelajar buat pengiraan, yang pertama sekali apa-apa pun kena tulis persamaan kimia pelajar. Jadi persamaan kimia di sini kita ambil plumbum nitrat. Plumbum nitrat bertindak balas dengan apa? Natrium sulfat. Betul? Menghasilkan, jadi apakah hasil yang terbentuk? Hasil yang terbentuk pelajar akan dapat adalah plumbum sulfat. Dan juga natrium nitrat. Natrium nitrat. Boleh belajar? Jadi ini adalah hasil yang terbentuk. Kat sini, cuba balancekan persamaan ini. Dah balance ke belum? Tengok PB ada 1, PB sebelah kanan ada 1, nitrat ada 2. So kat sini boleh letak 2 di depan. Automatically natrium akan dapat 2, dah balance, sulfat 1. Persamaan ini sudah balance. Jadi di sini pengiraan ni penting sebab kita nak tahu ratio untuk mengira bilangan mol untuk plumbum sulfat yang terhasil. Mendakan ini adalah mendakan yang terhasil. So kita kena kira bilangan mol untuk plumbum sulfat yang terhasil. Jadi maklumat yang diberikan, jika pelajar perhatikan, dia bagi nilai isi padu V dan juga M untuk setiap larutan plumbum nitrat dan juga natrium sulfat, iaitu M adalah 1, sama kedua-duanya sama, dan juga V adalah 100 cm padu. Jadi daripada pengiraan mol nantilah kita kena kira mol untuk kedua-dua ini, untuk ion yang membentuk plumbum sulfat ni, iaitu ion plumbum dan juga ion sulfat daripada larutan ini. Nak kira bilangan mol ion plumbum dan juga ion sulfat, kita kena kira bilangan mol untuk larutan lah. Dia sama dengan bilangan mol larutan. Menggunakan formula N sama dengan MV per 1000. Menggunakan formula N sama dengan MV per 1000 untuk kedua-dua pengiraan ion. Jadi kita tengok. Jadi langkah seterusnya tadi pelajar dah tuliskan persamaan. Kiralah bilangan mol untuk mendakan yang terbentuk. Jadi bilangan mol ion sama dengan bilangan mol larutan.
Okay, kita akan dapat 0.1 mol. Okay, untuk bilangan mol ion plumber. Manakala untuk ion sulfate, kira bilangan mol untuk natrium sulfat lah. Jadi pelajar akan dapat 0.1 mol juga. Okay, dan ratio dia daripada persamaan tadi sebenarnya 1 mol plumbum nitrat bertindak balas dengan 1 mol natrium sulfat menghasilkan 1 mol plumbum sulfat. Okay, nisbah dia dah ada kat situ pelajar. Jadi untuk ion pun kita dah kira dah bilangan mol sebenar menggunakan formula mv/1000. Okay, pelajar, untuk seterusnya tadi masih lagi dalam langkah 1. Kita dah tahu bilangan mol untuk ion plumbum dan juga ion sulfate tadi kita dah dapat 0.1 daripada persamaan. Okay, 1 mol rasionya adalah 1 mol untuk mendakan yang terbentuk. Jadi kita akan dapati bilangan mol sebenar untuk plumbum sulfat adalah sebanyak 0.1 mol. Jadi kat sini kita dah tahu nilai N. N adalah N sama dengan 0.1 untuk bilangan mol mendakan yang terbentuk. Okay, langkah seterusnya, kiralah perubahan haba. Okay, menggunakan formula Q sama dengan MC theta. Okay, di mana M di sini adalah jumlah isi padu larutan campuran. Jumlah jisim larutan atau isi padu tu kita tukarkan dengan mendarabkan jisim isi padu larutan. Jumlah isi padu larutan dengan ketumpatan larutan untuk kira jisim larutan campuran. Di mana kita gunakan larutan plumbum nitrat ditambahkan dengan 100 cm padu larutan natrium sulfat. Jadi tambahkan sahaja isi padu ni dan tukarkan dengan darabkan dengan ketumpatan larutan air. Kita andaikan dia sama dengan ketumpatan untuk air. Jadi pelajar akan dapat 200 gram. Okey, 100 tambah 100. Letaklah unit gram. Okey, dan C dah tahu C adalah 4.2 lah. Okey, 4.2 memang tetap dia punya nilai. Theta pula daripada eksperimen kita tengok berapa perubahan suhu. Okey, tolakkanlah suhu tertinggi tolak dengan suhu awal. Pelajar akan dapat 3. Dan kemudian masukkan dalam persamaan Q sama dengan MC theta. Dan pelajar akan dapat unitnya adalah joule. Okey, joule iaitu 2520 joule. Ditukarkan unit joule kepada kilojoule, iaitu kita tahu bahawa 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. Jadi bahagikanlah 2520 bahagi dengan 1000, pelajar akan dapat 2.52 kilojoule. Dan seterusnya, untuk langkah seterusnya adalah kita kiralah untuk 1 mol pula. Kalau tadi kira Q, Q sama dengan MC theta. Dan kita dah boleh kira dah untuk delta H. Okey, menggunakan formula MC theta bahagi dengan bilangan mol. Okey, tadi dalam langkah sebelum kita dah kira bilangan mol untuk plumbum sulfat adalah 0.1. Ini adalah nilai Q 2.52. So kita bahagikan sahaja, kita akan dapat 25.2 kJ per mol. Okey, ini untuk nilai perubahan haba untuk 1 mol mendakan yang terhasil. Dan akhir sekali kita letakkanlah simbol delta H. Okay, untuk tuliskan betul-betul punya jawapan, mesti letakkan dia punya simbol tanda negatif. Okay, negatif diletakkan menunjukkan bahawa ini adalah tindak balas eksotermik melalui eksperimen tadi di mana suhu, perubahan suhu tu meningkat. Okay, daripada suhu awal kita tolakkan, suhu akhir tolak suhu awal. Suhu tadi meningkat sebanyak 3 degree Celsius. Jadi tindak balas tu adalah eksotermik. Okay, seterusnya pelajar, cikgu pergi kepada haba penyesaran pula. Okay, apa maksud haba penyesaran? Okay, perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Contoh di sini kita ambil magnesium lah. Magnesium dengan larutan kuprum sulfat, di mana magnesium ni lebih elektropositif berbanding dengan kuprum. Jadi dekat sini apa yang berlaku adalah magnesium akan sesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Pelajar akan dapati bahawa kuprum akan disesarkan. Kuprum ni adalah logam yang disesarkan dalam tindak balas ini. Okay, jadi kita boleh tulis juga dalam bentuk persamaan ion lah. Dan di sini untuk persamaan termokimia, letakkan nilai delta H di sebelah persamaan lah. Itu kat sini sama dengan negatif 42 kJ per mol. Negatif ni maksud apa? Cikgu ulang semula lah. Negatif maksud dia adalah membebaskan haba.
Okey, membebaskan haba. So, ini adalah tindak balas eksotermik. Okey, tindak balas eksotermik. Jadi, daripada persamaan termokimia ni, kita boleh tuliskan bahawa sebanyak 42 kilojul haba dibebaskan. Okay, dibebaskan di sini berdasarkan yang tanda negatif tadi pelajar. Okey, apabila 1 mol, okey, apakah logam yang disesarkan di sini? Logam disesarkan di sini adalah kuprum. Okey, daripada larutan garamnya, iaitu kuprum sulfat oleh siapa? Magnesium. Magnesium yang sesarkan kuprum daripada kuprum 2 sulfat. Jadi, haba penyesaran kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat ni oleh magnesium, kita kata nilainya adalah, delta H-nya adalah negatif 42 kilojul per mol. Ini maklumat yang boleh kita peroleh daripada persamaan termokimia ini. Jadi, di sini ada gambar rajah, contoh tindak balas antara logam magnesium tadi dengan kuprum 2 sulfat. Jadi, pelajar perlu masukkan larutan kuprum 2 sulfat dengan adalah nilai dia punya kemolaran dan juga isi padu. Kemudian, masukkan serbuk magnesium ke dalam cawan polistiren ni. Jadi, sebelum tu pelajar kena sukatlah suhu awal. Kemudian, kacau. Dan kita akan dapati bahawa ada enapan ataupun mendakan berwarna perang yang terbentuk di bawah cawan, dekat bahagian bawah cawan polistirena ni. Jadi, pepejal perang atau enapan yang terbentuk ni adalah kuprum. Di pemerhatian nanti pelajar akan dapati bacaan termometer akan meningkat, enapan perang atau pepejal perang terbentuk dan cawan polistirena panas. Jadi, inference kita boleh kata ini merupakan tindak balas eksotermik. Dan seperti mana dalam pemendakan tadi, kita guna cawan polistirena untuk mengurangkan haba hilang ke persekitaran. Dan untuk makluman pelajar, haba penyesaran, pengiraan haba penyesaran adalah lebih tinggi kalau kita gunakan logam yang lebih elektropositif. Contohnya, kita bandingkan eksperimen menggunakan magnesium. Iaitu kita gunakan serbuk magnesium dengan kuprum sulfat. Ataupun kita gunakan logam yang lain seperti contoh kuprum. Jadi, antara dua ni yang mana lebih elektropositif? Jadi, jika logam tu lebih elektropositif, haba penyesarannya pun akan lebih tinggi. Dan nilai untuk dalam eksperimen yang kita dapat, nilai haba penyesaran ni tidak samalah dalam teori. Sebab yang samalah, sebab sebahagian haba terbebas ke persekitaran, dan haba tu juga diserap oleh cawan polistirena itu. Itu untuk perbandingan antara nilai yang kita dapat semasa buat eksperimen dengan nilai teori yang belajar. Jadi kat sini adalah contoh pengiraan. Kita nak tengok bagaimanakah pengiraan haba penyesaran. Jadi diberikan magnesium, kita tambahkan berlebihan dalam larutan ferrum 2 sulfat. Dibagilah isi padu adalah 50, kepekatan atau kemolaran adalah sebanyak 0.25. Dan dia dah bagi siap-siap dah suhu campuran tindak balas bertambah sebanyak 4 degree Celsius. Maknanya suhu meningkat. Suhu meningkat. So kita kata ini adalah tindak balas apa? Eksotermik. Jadi di sini maklumat yang diberikan adalah V untuk ferrum 2 sulfat pelajar. Dan juga M. Ini adalah M untuk ferrum 2 sulfat. Dan diberikan juga nilai suhu campuran tindak balas tadi. Bertambah sebanyak 4 ni adalah theta lah. Ini adalah nilai theta. Dia nak pelajar kira haba penyesaran. Di apa-apa pun langkah pertama, tulislah persamaan kimia. Sepatutnya tulislah persamaan kimia. Jadi akan dapat persamaan seperti ini. Jadi logam yang disesarkan apa? Logam yang disesarkan adalah ferrum lah. Di mana magnesium ni menyesarkan ferrum daripada ferrum 2 sulfat. Kita akan kira nanti, kena kira nilai ataupun bilangan mol untuk ferrum. Jadi, daripada eksperimen kira bilangan mol untuk ferrum kan? Kita tahu bahawa ratio di sini adalah berapa? Kita kena tengok maklumat yang diberikan. Maklumat yang diberikan adalah M tadi dan juga V untuk ferrum 2 sulfat. Ferrum 2 sulfat tadi dia punya M sama dengan 0.25. Manakala isi padunya adalah 50. Maklumat yang diberikan adalah ferrum 2 sulfat. Kita bandingkan dengan ni bilangan mol yang kita nak kira, iaitu bilangan mol ferrum. Jadi kiralah, kita kena kira untuk bilangan mol
ferum 2 sulfat menggunakan menggunakan MV per 1000. Iaitu bagaimana nak kira? Kita kena kira berdasarkan yang diberikan, iaitu MV per 1000. Pelajar akan dapat di sini adalah 0.25 darab dengan 50 lah. Bahagi dengan 1000. Jadi kat sini bilangan mol untuk ferum 2 sulfat yang akan dapat adalah 0.0125. Jadi daripada bilangan mol yang dapat, kita tengok ratio dia 1:1. So untuk ferum nilainya adalah berapa? Sama seperti ferum 2 sulfat, iaitu 0.0125 mol juga. Dah dapat bilangan mol. Kiralah Q. Q tadi sama dengan MC theta. M nak kira macam mana? So kita hanya ada satu je isi padu, iaitu isi padu ferum 2 sulfat. Jadi isi padunya tadi tukarkan kepada jisim. Jisim nak tukarkan sama dengan ketumpatan air, darab je dah dapat 50. Dan gantikan dalam persamaan. Theta dah tahu tadi sebanyak 4. Gantikan sahaja MC theta, akan dapat jawapannya 840 joule tukar kepada kilojoule. Dapat 0.84 kilojoule. Seterusnya, langkah seterusnya dah dapat tadi MC theta. Jadi kita tahu bahawa untuk penyesaran 0.0125 mol ferum membebaskan 0.840 kilojoule. Betul tak? Jadi untuk 1 mol, so kita kena bahagikanlah menggunakan formula MC theta bahagi dengan bilangan mol. Bilangan mol ferum tadi 0.0125. Pelajar bahagikan saja. Pelajar akan dapat 67.2 kilojoule. Kilojoule ni adalah haba yang dibebaskan. Jadi per mol lah. Per mol. Sebab kita dah bahagi dengan mol. Dan akhir sekali barulah letak simbol ataupun negatif atau positif dekat depan nilai haba ni. Haba yang dibebaskan ni kita letak wakil sebagai dia negatif, menunjukkan tindak balas eksotermik atau menunjukkan bahawa haba dibebaskan. Dapatlah delta H sama dengan negatif 67.2 kilojoule per mol. Jadi kita dah selesai untuk haba pemedakan dan juga haba penyesaran. Cuba pelajar jawab latihan modul 11, 14 dan 31. Ini contoh soalan latihan 31. Ini adalah haba pemendakan. Jadi pelajar kena ikut step yang cikgu dah terangkan. Inilah yang paling penting. Yang pertama, persamaan kimia. Yang kedua, kira bilangan mol yang terlibat. Perubahan haba menggunakan formula MC theta. Nisbah mol daripada ratio tadi, kita dapat bilangan mol. Dan juga akhir sekali, tentukan dia punya delta H. Pelajar boleh cuba kira dan boleh rujuk jawapan yang cikgu berikan. Seterusnya untuk soalan latihan 11. Ini adalah pengiraan untuk haba penyesaran. Menggunakan contoh tadi dalam latihan 31 tadi haba pemendakan. Cuba pelajar jawab untuk haba penyesaran. Guna kaedah yang sama. Dan begitu juga dengan latihan 14 lah. Latihan 14 ni menunjukkan haba penyesaran juga. Diberikanlah maklumat. Semua dah diberikan. Tulis persamaan ion. Nyatakan satu pemerhatian. Dan daripada eksperimen, kira haba yang dibebaskan. Untuk maklumat pelajar, haba yang dibebaskan di sini, kita boleh nantikan haba dibebaskan di sini bermaksud sebenarnya pelajar kena kira Q. Q sama dengan MC theta. Itu sebenarnya nak kira perubahan haba ataupun haba yang dibebaskan, sebenarnya pelajar kena kira Q sama dengan MC theta lah. Dan haba penyesaran di sini adalah kira delta H lah. Kira delta H. Dan cuba jawablah kenapa zinc digunakan, kenapa pakai serbuk. Lukiskan gambar rajah arah tenaga. Dan kalau kita tukarkan zinc ganti dengan magnesium, apa jadi? Di mana kita tahu bahawa magnesium ni adalah magnesium ni lebih elektropositif ke kurang elektropositif daripada zinc? Kita bandingkan dia punya keelektropositifan. Cuba jawab. Dan akhir sekali, jawablah soalan aktiviti 3A buku teks ini. Dalam buku teks, cuba pelajar jawab. Dan boleh hantar kepada cikgu untuk semakkan. Sehingga berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Terima kasih.